Perkembangan yang terbaru ataupun perkembangan yang dinantikan pada jam ini memerlukan sedikit pencerahan dan juga analisis daripada penganalisis politik kita. Bersama saya di talian melalui Skype pada ketika ini iaitu Profesor Dr. Siva Murugan-Pandian, merupakan penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia. Prof, banyak perkara yang berlega di media sosial. Saya pasti Prof juga mendapat pelbagai mesej, tetapi tiada kepastian yang dapat diberikan pada ketika ini. Malah kami di Esok Awal ini juga akan cuba untuk mendapat kepastian mengenai perkara yang berkaitan dan juga hasil daripada keputusan mesyuarat di sebelah pagi tadi. Akan tetapi Prof, bagaimana kita nak menilai dinamik perkara yang berlaku sejak pagi tadi, malah kalau dikira beberapa hari lalu, daripada gencatan politik, daripada cerita mengenai kes COVID yang semakin hari berada dalam gelombang ketiga ini, dan juga mungkin kita dapat fahami situasi dan juga keadaan pada ketika ini, Prof. Inilah dinamika politik yang sedang berlaku hari ini, dan saya percaya kebanyakan peristiwa, rentetan dan juga kronologi itu menunjukkan bahawa seolah-olah ia sedang bergerak ke arah usaha rundingan damai sebenarnya. Mungkin yang bersifat longgar itu mahu diperkukuhkan juga untuk memastikan bahawa kemelut yang sedang berlaku ini tidak menjejaskan usaha kerajaan untuk menangani krisis COVID-19. Saya rasa itu mahu jadikan sebagai agenda utama. Tapi apa yang sedang berlaku boleh kita sifatkan juga merupakan nilai kompromi pengorbanan yang cuba disampaikan, disalurkan oleh beberapa pihak, baik pemimpin parti maupun golongan-golongan yang mempunyai kepentingan. Saya percaya apa yang kita lihat ini juga adalah usaha secara berterusan untuk mengelak daripada kita pergi ke pilihan terakhir iaitu pembubaran parlimen. Mungkin ini juga adalah langkah-langkah yang dianggap proaktif supaya kita mampu untuk memberikan tumpuan ke arah memperbaiki keadaan yang sedang kritikal supaya tidak menjejaskan sekali ataupun mendesak rakyat berada dalam keadaan yang tidak menentu ataupun tidak stabil secara berterusan. Sekiranya perkabaran mengenai Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang bakal menghadap yang di-Pertuan Agong, kalau berdasarkan maklumat yang kami dapat sekitar jam 4 ini benar, apa perkara yang mungkin disembah maklumkan kepada yang di-Pertuan Agong kalau dapat dikira, Prof? Saya percaya ini juga mungkin susulan daripada pertemuan Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong sebelum mesyuarat Kabinet hari Rabu. Barangkali ini juga merupakan maklum balas yang mahu didapatkan oleh Perdana Menteri secara konsensus daripada ahli Kabinet supaya sebarang keputusan yang dibuat itu atas kepentingan kenegaraan turut mengambil kira tata cara yang harus dihalusi dan juga diteliti. Mungkin jika sekiranya kerajaan mengambil keputusan dari pemasyuran Yang di-Pertuan Agong ke arah darurat misalnya, sudah pasti ini merupakan satu keputusan yang besar untuk negara. Apakah tahap kesiapsiagaan rakyat, tahap untuk memperkasakan kedudukan seperti itu, dan juga sejauh manakah impak yang bakal dihadapi oleh kerajaan serta beberapa cabang yang wujud dan juga impaknya ke atas rakyat. Saya percaya apa saja keputusan yang diambil dan juga pemasyuran yang mungkin akan dilakukan, ia akan memberikan keutamaan kepada kedudukan semasa dan juga kepentingan rakyat khususnya. Kerana kita tidak boleh lagi berhadapan dengan kemelut politik secara berpanjangan, kerana ianya juga akan memberi satu kepincangan ke atas agenda lain. Ia akan ada impak yang besar, tetapi tahap persediaan secara rapi juga harus diambil kira oleh pihak berwajib supaya kita tidak berada dalam keadaan yang tidak tahu apa yang akan berlaku dan apakah langkah seterusnya yang bakal diambil. Elok sekiranya apa saja keputusan yang diambil, ia mengambil kira pemahaman dan juga tahap penerapan yang bakal dilakukan oleh rakyat itu jelas dan juga meyakinkan. Prof, perkataan darurat tu kalau dalam konteks hari ini bagi setengah pihak itu cukup besar sekali impaknya, kerana mungkin akan bercerita mengenai perkataan darurat ini akan merujuk kepada perkara yang terjadi 40 ataupun kali terakhir sekitar tahun 60-an 70-an dahulu. Tetapi ianya juga diperuntukkan dalam undang-undang, dan juga bagaimana kita memahami kenapa perkataan itu darurat itu keluar berlega hari ini, dan bagaimana kita dapat memahami keperluan dan juga memahami tindakan yang akan dilakukan. Selalunya darurat itu digunakan apabila kita merasakan mahu satu kuasa yang lebih besar untuk
memerihalkan kedudukan keselamatan, ekonomi, politik yang mungkin berada di luar kawalan. Kita pernah berhadapan dengan kemelut tersebut ketika Mageran mengambil alih Teraju Kepimpinan Negara. Parlimen dihentikan fungsinya pada 13 Mei 1969 disebabkan rusuhan perkauman. Ketika itu darurat dianggap satu langkah yang paling besar, dahsyat diambil supaya kita dapat mengawal, meredakan keadaan yang tidak menentu dan juga hubungan antara etnik yang dianggap keterlaluan dalam suasana seperti itu. Jadi dalam keadaan sekarang, barangkali kita juga perlu mengambil kira darurat pernah diputuskan dalam beberapa keadaan. Sarawak pada tahun 1966, di Kelantan 1977. Kita juga pernah melihat darurat bencana misalnya ketika berhadapan dengan keadaan jerebu yang berterusan. Bermakna darurat itu besar implikasinya, tetapi ia juga diguna pakai dalam kes-kes tertentu untuk membolehkan adanya kuasa yang besar kepada eksekutif untuk melaksanakan ataupun mengambil langkah drastik. Barangkali selepas kita melihat susulan beberapa langkah diambil, kita masih sukar untuk mengatasi krisis COVID-19. Apakah langkah ini diambil supaya kita mampu untuk menangani isu COVID-19 dan waktu yang sama meredakan suhu yang sedang mendidih dalam suasana politik, dan juga yang ketiga adalah memastikan ianya tidak menjejaskan usaha untuk proses pemulihan ekonomi. Jadi saya percaya jika sekiranya darurat COVID ini diperkenalkan, ia bukan semata-mata untuk menangani isu keselamatan, kesihatan, tetapi juga isu politik dan juga isu ekonomi, supaya ketiga-tiga itu dapat sekurang-kurangnya meredakan, mengurangkan rasa kegelisahan, keresahan dalam kalangan orang ramai. Mungkin perkara 150 dalam perlembagaan yang membolehkan pemasyuran dilakukan oleh yang di Pertuan Agong walaupun akan diumumkan oleh Perdana Menteri, kita harus mengambil kira kuasa itu sebenarnya adalah kuasa yang besar diberikan kepada eksekutif untuk melakukan apa saja, kerana ketika itu mungkin parlimen dihentikan fungsinya walaupun bajet boleh diluluskan dan sebagainya. Jadi beberapa perkara harus kita lihat. Ketika Mageran berfungsi, kabinet tidak berfungsi seperti sebelumnya. Yang dilantik adalah ahli-ahli dalam kalangan ahli politik dari berbagai organisasi, pihak polis, tentera, orang ramai, wartawan, guru dan sebagainya, pejabat awam. Jadi dalam konteks sekarang ini, apakah kita akan menggunakan model yang sama jika sekiranya diperkenalkan? Apakah akan wujud kerajaan perpaduan? Apakah akan wujud kerajaan minoriti? Apakah kerajaan yang sedia ada juga boleh terus melaksanakan tanggungjawab mereka dengan kuasa yang lebih besar di bawah ordinan darurat ini. Jadi kesemua ini sebenarnya harus diperincikan, diperihalkan supaya tidak wujud tafsiran dalam kalangan masyarakat secara umum darurat adalah pengambil alihan kuasa oleh tentera sebagaimana di beberapa buah negara yang lain. Itu tidak dalam konteks negara kita. Prof, saya suka untuk memperincikan apa yang Prof katakan tadi, tapi saya juga ingin membawa Prof dan juga penonton untuk mengikuti apa yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Ini dititipkan beliau di Facebook, di laman Facebook beliau, tapi kami letakkan dengan izin beliau di laman web kami. Apa itu darurat? Ini 15 perkara yang anda perlu tahu, di mana ini mudah, agak mudah Prof Dr. Syam Rahayu letakkan di sini apabila beliau meletakkan apa maksud darurat. Darurat bermaksud satu keadaan berkaitan keselamatan ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa, dan juga pengisytiharan darurat adalah satu pemasyuran yang dibuat Yang di-Pertuan Agong melalui satu pewartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Dan ini juga kesan kepada darurat di mana perlembagaan digantung dan pentadbiran negara akan ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil alih teraju dalam hal berkaitan dengan keselamatan sekiranya keadaan memerlukan. Lebih-lebih lagi darurat diisytiharkan kerana berlaku ancaman kepada negara. Parlimen masih lagi boleh bersidang sekiranya tidak dibubarkan. Ketika darurat berkuat kuasa, kuasa eksekutif persekutuan juga meliputi semua perkara dalam kuasa perundangan negeri dan memberi arahan kepada kerajaan negeri atau mana-mana pegawai atau pihak berkuasa. Dan kesan lain dari segi pentadbiran dan juga perundangan. Anda boleh rujuk ini, ada 15 sekitar perkara yang perlu anda tahu mengenai darurat. Tetapi kalau saya dapat teruskan bersama dengan Prof. Dr. Siva Murugan, bagaimana kita sekarang ni banyak maklumat yang dapat diterima pada jam ini, pada ketika ini, baik di media sosial, di WhatsApp dan sebagainya. Akan tetapi Prof, bagaimana rakyat tidak panik? Rakyat menyedari perkara ini untuk diuruskan dan sebagainya. Sekiranya
benar ini dilakukan darurat dan sebagainya. Bagaimana kita perlu mendapat maklumat-maklumat yang tepat, menyediakan pemikiran kita supaya tidak tergopoh ataupun termain dengan sentimen-sentimen tertentu. Pandangan Prof, bagaimana kita perlu ada mindset yang baik pada ketika ini? Saya rasakan kita harus akui bahawa jika sekiranya ia diisytiharkan, dimasyurkan, bermakna kita harus bersedia untuk turut bertanggungjawab dengan maklumat yang telus, yang benar dan bukannya menularkan berita-berita yang palsu. Itu pertama. Kedua, kita juga harus bertanggungjawab dalam soal ini kerana ianya membabitkan soal diri kita sendiri, soal kesihatan kita dan sebagaimana peranan yang telah dimainkan oleh kita ketika PKP awal dulu pada Mac. Bermakna ketika ini di dalam peringkat darurat, ianya akan menyebabkan kita berhadapan dengan peraturan yang lebih ketat, mungkin juga dalam sektor tertentu, tidak secara menyeluruh, kita tidaklah tahu lagi perinciannya. Jadi untuk mengelakkan spekulasi dan juga ramalan yang liar, sudah pasti pihak berwajib harus memerihalkan, memerincikan apakah yang akan dilakukan, apa yang boleh dilakukan, kenapa ianya berbeza dengan perintah berkurung, dengan kawalan yang telah diperkenalkan sebelum ini, supaya mindset masyarakat, rakyat tahu bahawa ini adalah suasana yang sedang berlaku dalam konteks negara kita. Kita juga boleh menyumbang kepada jangka masa ia diperkenalkan kerana tidak ada satu tempoh masa di bawah ordinan darurat ini. Jika kita nak memendekkannya, sudah pasti kita juga harus bertanggungjawab dalam soal kesihatan, ekonomi dan juga soal politik. Jika sekiranya tidak ada satu perubahan, sudah pasti ini akan memanjangkan lagi suasana seperti itu. Tetapi maklumat yang telus, yang benar, yang jitu harus datang daripada pihak berwajib dan itu sahaja yang harus jadikan sebagai sumber, bukannya maklumat yang lain. Kerana saya percaya, sejak pagi tadi sudah berlegam pelbagai maklumat yang ada yang boleh kita persoalkan kesahihannya, ada yang boleh kita persoalkan sumber dari manakah hadirnya maklumat seperti itu kerana rujukan ataupun nota kaki kita adalah perlembagaan. Dan saya percaya jika sekiranya maklumat yang tepat, yang benar diberikan, rakyat juga boleh menyumbang kepada proses untuk bertanggungjawab dalam soal ini kerana darurat itu besar maknanya, implikasinya juga besar dan sudah pasti pemahaman yang lebih perlu supaya kita tidak terdorong untuk mengikat dengan zaman darurat 13 Mei 1969. Macam Prof katakan tadi, kita pernah melakukan darurat bencana khususnya di Sarawak, kalau tidak silap saya sekitar tahun 1997 atau sekitar tahun 2006 yang berlaku di beberapa daerah di Johor pada ketika itu kerana jerubu IPU mencatatkan 800 bacaan pada ketika itu. Itu bencana, darurat bencana. Di mana akhirnya nanti yang kita hadapi sekarang ini ialah masalah COVID-19 dan sekiranya darurat diisytiharkan, kita perlu memahami ianya adalah pemusatan arahan dan juga kuasa untuk menangani masalah yang sedia ada, COVID-19 dan juga ekonomi pada ketika ini. Pada pandangan Prof, mengambil kira latar yang berlaku dalam darurat bencana, kalau ianya dilaksanakan, bagaimana ianya bentuk yang dapat kita fahami? Kerana kita tidak mahu pergeseran dan juga ketegangan politik yang berlaku sepanjang seminggu lepas melebihi daripada kerja yang sebenar untuk memerangi COVID-19, Prof. Saya percaya ahli politik juga harus bersedia untuk dipertanggungjawabkan dengan membawa kepada keadaan seperti ini. Mahu tak mahu, hakikatnya kalau kita lihat sudah banyak kali diperingatkan supaya meredakan suhu yang mendidih itu, tetapi sukar untuk melakukan satu rundingan damai di peringkat awal. Dan jika dalam keadaan darurat ini ianya masih berterusan, itu akan memberikan impak yang besar kepada pemimpin dan juga parti politik. Bermakna dalam keadaan darurat jika sekiranya diperkenalkan adalah menjadi harapan supaya pemimpin dari mana-mana ideologi ataupun fahaman politik sekalipun boleh duduk bersama dan juga merasakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk meleraikan kekusutan yang berpunca daripada COVID-19 ini. Kedua, harus diketepikan apa saja politik kepuakan yang telah wujud, walaupun mudah untuk dikatakan tapi sukar untuk dilaksanakan, tetapi hakikatnya itu harus menjadi satu tanggungjawab dan juga motivasi kepada pemimpin ini untuk dibawa sekali dalam proses pemulihan ini. Dan saya percaya kerajaan juga boleh memainkan peranan sebagaimana yang telah dilakukan pasca 1969 ketika Mageran ditubuhkan. Ketika itu pemimpin pembangkang juga turut dibawa sama dalam meja untuk mencari jalan penyelesaian terbaik. Jadi saya melihat bahawa
di sini yang harus kita ketepikan adalah ideologi politik ataupun fahaman mereka, bukan saja dalam kalangan pemimpin tetapi juga penyokong-penyokong mereka supaya tidak bersifat emosional tetapi melihat isu ini sebagai satu yang rasional. Katakan apa saja, nak bentuk kerajaan perpaduan ke, nak bentuk kerajaan minoriti ke, tetapi matlamatnya adalah untuk memulihkan kedudukan negara kepada keadaan sedia kala. Kita tidak boleh terkebelakang, tapi negara serentak dan juga di peringkat global sedang berusaha untuk mengurangkan momentum yang berlaku disebabkan COVID-19. Tetapi Malaysia jangan turut terjerat dalam keadaan yang tidak berubah. Bermakna dalam konteks darurat, walaupun agenda besarnya adalah COVID-19, waktu yang sama usaha harus dilakukan untuk meredakan keadaan politik supaya kita juga boleh menyumbang kepada pemulihan ekonomi, membantu golongan-golongan yang memerlukan. Saya khawatir dalam keadaan darurat seperti ini, di manakah keadaan golongan-golongan kelas bawahan, kalangan kelas pertengahan, bagaimanakah mata pencarian mereka, apakah mereka mampu untuk merasakan perubahan sudah berlaku atau akan kembali kepada suasana ataupun polemik dilema yang mereka hadapi pada Mac 2020, di mana ketika itu ramai yang kehilangan pekerjaan, pengangguran, keluarga berada dalam keadaan terdesak, institusi struktur sosial berhadapan dengan dilema. Jadi dalam kedudukan sekarang ini, jika diperkenalkan kesemua kelemahan dan penambahbaikan yang dilakukan sejak Mac sehingga ke hari ini harus ditelusi supaya rakyat tidak merasa terbeban tetapi merasakan bahawa ini adalah perubahan yang harus dilakukan, termasuk juga dalam kalangan pemikir ataupun politikus politik negara ini. Anda masih lagi bersama kami dalam Buletin Awal ini. Profesor Dr. Siva Murugan Pandian bersama dengan kita. Titik tolak daripada perbincangan kita petang ini ialah berdasarkan beberapa perkara spekulasi yang berlaku dan juga bertiup kencang pada ketika ini, di mana difahamkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, dikabarkan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kalau mengikut kepada beberapa sumber, Tuanku ataupun Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kini bersemayam di Kuantan, dan wakil kami Astro Awani di Kuantan cuba untuk mendapatkan visual terkini sekiranya pertemuan itu berlaku pada sekitar jam 4 petang ini. Tapi berdasarkan maklumat yang kami terima daripada wakil kami di Kuantan mengatakan bahawa tidak dapat akses ataupun dapat lagi visual secara dekat di pekarangan istana, tapi itu perkembangan yang kita bawakan dari masa ke masa. Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, kalau dapat kita fahami apa yang kita bincangkan ataupun spekulasi mengenai darurat, spekulasi mengenai kerajaan minoriti dan majoriti yang Prof katakan tadi, ianya bertiup kencang selepas mesyuarat di sebelah pagi tadi di bangunan Perdana Putra di PMO. Bagaimana kita memahami bahawa ada yang awalnya kata ini rombakan kabinet, ada yang mengatakan spekulasi macam-macam dalam seminggu ini. Akan tetapi pendekatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri untuk bersemuka dengan setiap ahli kabinet, dan juga mungkin kita fahami cara komunikasi itu yang kita dapat membayangkan bahawa perkara yang dibincangkan pagi tadi adalah sesuatu yang serius berbanding dengan mesyuarat-mesyuarat kabinet yang sedia ada, yang setiap minggu diadakan pada hari Rabu, sama ada melalui dalam talian ataupun bersemuka ataupun secara kelompok. Jadi bagaimana kita memahami, mungkin itu membayangkan dan juga mengiyakan spekulasi-spekulasi yang kencang pada ketika ini, Prof? Ya, mungkin ramai yang jangkakan bahawa yang akan diumumkan adalah pembubaran parlimen ataupun rombakan kabinet. Tetapi apa yang berlaku adalah alternatif lain kepada kedudukan politik yang tidak menentu, yang tidak stabil, menyebabkan pilihan lain yang dilihat adalah untuk pemasyuran darurat. Mungkin juga dirasakan bahawa pembubaran parlimen sukar untuk selesaikan kemelut yang sedang berlaku sekarang ini selepas kita jadikan rujukan kepada apa yang berlaku di pilihan raya negeri Sabah. Rombakan kabinet juga mungkin tidak dianggap begitu signifikan dalam kedudukan sekarang, tetapi yang lebih penting adalah proses untuk tidak menjejaskan kedudukan ataupun usaha untuk mengatasi isu sebenar. Isu sebenar adalah isu COVID-19. Isu sebenar adalah isu ekonomi dan juga kesihatan. Tapi isu politik itu yang lebih membesar sehingga membelakangkan isu sebenar ataupun usaha untuk menangani isu sebenar ekonomi dan kesihatan. Jadi dalam konteks yang berlaku hari ini, saya percaya kesemua ini telah diteliti, termasuk apakah mampu untuk mencari proses meluluskan bajet 2021. Mungkin itu juga telah dilihat akan berhadapan dengan rintangan dan cabaran sehingga
memungkinkan membawa kepada keadaan darurat. Jadi jika sekiranya daruratlah pilihan yang dilihat sebagai satu alternatif kepada pembubaran, maka sudah pasti ia harus jalankan dengan rasa tanggungjawab dalam kalangan kesemua anggota masyarakat. Mungkin anggota kabinet telah diberikan pemahaman yang lebih jelas dari pihak tentera dan juga pihak peguam negara untuk memahami dan juga mendalami dari sudut perundangan, dari sudut pelaksanaan supaya tidak memberikan isyarat ataupun mesej yang berbeza kepada yang lain. Waktu ini juga saya rasakan yang penting adalah komunikasi dalam kalangan semua pemimpin supaya bercakap dalam satu suara, supaya tidak memberikan isyarat yang berbeza, tidak memberikan kenyataan ataupun maklumat yang berbeza yang boleh mengelurukan masyarakat. Kalau wajar, hanya seorang jurucakap yang mengambil tempat dan tidak memberikan satu impak kepada alat komunikasi yang banyak dieksploitasi di luar oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab. Jadi untuk memastikan penyaluran maklumat yang benar, yang sahih dengan pihak berwajib, termasuklah dari pihak peguam negara, dari pihak tentera, pihak polis, semua ini penting. Termasuklah dalam kalangan perujuk perlembagaan supaya dapat memerincikan usaha darurat ini sebenarnya lebih bertujuan untuk memulihkan negara kepada keadaan yang lebih baik, dan waktu yang sama secara tidak langsung adalah menjadi harapan supaya dapat meredakan suasana politik. Ia bukan hanya boleh berlaku dalam konteks parti kerajaan, tetapi juga harus melihat dari perspektif parti pembangkang, yang manakah penerimaan mereka, kesetiaan mereka sendiri untuk bersama menangani isu ini dan juga membelakangkan isu-isu politik buat sementara. Kencatan politik yang telah diumumkan oleh UMNO bukan hanya untuk UMNO tetapi juga harus diambil kira oleh pihak-pihak yang lain supaya mereka juga mampu untuk menjadi contoh kepada yang lain turut bertanggungjawab dalam keadaan suasana hari ini. Prof, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Perkataan darurat banyak kali kita sebut dalam sesi perbincangan pada kali ini, tapi buat anda yang baru mengikuti kami dalam Buletin Awani, kita dimaklumkan ataupun mendapat beberapa berita yang belum lagi disahkan dan juga disahihkan bahawa Perdana Menteri dikatakan menghadap Yang di-Pertuan Agong kerana Yang di-Pertuan Agong kini bersemayam di Kuantan. Jadi difahamkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap dan juga akan memaklumkan sesuatu kepada Yang di-Pertuan Agong, dan kami akan bawakan dan juga mengesahkan perkara itu sejurus mendapat berita yang sahih dan juga akan memberi maklumkan kepada anda perkara yang bakal ataupun yang perlu diketahui pada ketika ini. Dan dalam pada itu juga beberapa perkara perlu kita fahami. Sekiranya perkabaran mengenai darurat itu bertebaran di media sosial, di WhatsApp group, perlu kita fahami bagaimanakah ianya dilaksanakan, apakah yang termaktub dalam perlembagaan dan bagaimanakah keadaan-keadaannya. Itu yang saya bincangkan bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan-Pandian. Akan tetapi selepas ini bagaimana kita mendapatkan partisipasi dan juga kita mendapat kesepaduan daripada seluruh rakyat Malaysia untuk menghadapi situasi ini bersama. Kerana masalah yang paling mencengkam pada ketika ini ialah COVID-19 dan kesan COVID-19 terhadap ekonomi. Bagaimanakah kita membayangkan apa sekalipun yang dilaksanakan dan juga akan berlaku, itu menjadi keutamaan semua pihak di Malaysia. Prof, kita berhenti rehat seketika dahulu. Saya masih ingin bersama dengan Prof lagi untuk berbincang secara lanjut mengenai perkara ini. Kita berhenti rehat dahulu. Profesor Dr. Siva Murugan-Pandian akan bersama dengan kita selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda masih lagi menonton Buletin Awani. Kami bawakan sejak jam 4 petang tadi dimaklumkan ataupun bertiup kencang bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong di Kuantan. Perincian mengenai perkara yang bakal disemah maklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong tidak dapat dipastikan ataupun tiada pengumuman rasmi mengenai perkara itu, tapi itu perkara yang menjadi perhatian dan juga berlega di kalangan netizen dan juga masyarakat pada ketika ini. Dan Profesor Dr. Siva Murugan-Pandian bersama dengan saya pada ketika ini kerana ada yang mengatakan bahawa kemungkinan perkara yang bakal disemah maklum ialah bercerita mengenai darurat untuk mengatasi dan juga menguruskan COVID-19 dan juga impak kepada ekonomi secara menyeluruh. Prof. Dr. Siva Murugan masih lagi bersama dengan saya?
Ya, Prof memberikan contoh dan juga ramai yang masih mengingati kepada mageran yang dilakukan pada tahun 1969 akibat 13 Mei. Itu parlimen digantung, perlembagaan digantung dan mageran itu dibarisi ataupun dianggotai oleh bukan sahaja ahli politik tapi pengurusan-pengurusan yang tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah pada ketika itu. Mungkin kita dapat fahami pada sekiranya darurat dimasyurkan ataupun disiharkan, bagaimana kita nak memahami masalah sekarang ni lah masalah COVID, masalah sekarang ni lah impak ekonomi dan bagaimana kita nak melihat bahawa adakah ianya dikendalikan oleh kabinet, jemaah menteri ataupun kerajaan yang bagaimana ataupun bentuknya bagaimana kalau kita dapat fahami dan betapa pentingnya ini mengatasi segala perbezaan politik dan juga pandangan Prof. Kita ada banyak pilihan. Satu, barangkali Perdana Menteri boleh terus kekalkan anggota kabinet yang sedia ada tetapi memberikan bidang kuasa yang jauh lebih besar di bawah portfolio kementerian yang sudah ada. Itu boleh dilakukan jika tidak. Kedua, jika kita nak mengikut model 13 Mei 1969, apabila Parlimen dihentikan fungsinya, Majlis Gerakan Negara Mageran ditubuhkan, ketika itu Tun Razak yang mengambil alih Majlis Pilihan Negara daripada Tunku Abdul Rahman dianggotai oleh ahli politik, anggota Badan Penjawat Awam, pihak keselamatan, tentera, polis dan juga orang awam daripada badan-badan bukan kerajaan dan juga mereka yang ada kepentingan ini rasakan boleh menyumbang kepada proses pemulihan. Kerana ketika itu tumpuan adalah untuk memastikan kita dapat meredakan ketegangan hubungan antara etnik dan juga proses itu dianggap penting untuk ke arah pemulihan hubungan antara etnik ketika itu. Jadi tumpuan diberikan kepada usaha untuk memastikan kerencaman yang telah diraihkan sebelum itu dapat dipulihkan. Maka ia mengambil masa setahun sehingga 1970 barulah Parlimen kembali pada keadaan sedia ada, perubahan kepimpinan Perdana Menteri dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang sama, dirasakan ada pihak yang mempunyai tanggungjawab yang boleh memberikan sumbangan mengikut kepakaran mereka untuk mengatasi keadaan yang sedang berlaku ketika itu. Maka tumbuhlah rukun negara dan juga dasar ekonomi baru dan sebagainya selepas itu. Jadi apakah dalam suasana hari ini Perdana Menteri mahu mengekalkan apa yang ada ataupun untuk bergerak satu langkah ke hadapan mengajak mereka yang berada di luar turut menyumbang mengikut kepakaran mereka mampu untuk membelakangkan fahaman politik mereka dan juga membawa kepada ke arah politik berhemah, memapar kematangan kerana yang menjadi besar di sini, yang menjadi dominan adalah agenda rakyat. Di sinilah kita mampu untuk merakyatkan kepimpinan jika masing-masing dapat menggambling dan memobilisasi peranan mereka, memberikan maksud dan makna ke atas naratif yang mahu dibina di sebalik keadaan darurat. Rakyat saya rasakan akan merasa bahawa mereka berada di tangan yang begitu meyakinkan. Tidak akan wujud rasa panik, tidak akan rasa takut, gusar apa yang akan berlaku pada hari berikutnya kerana ada kepimpinan yang boleh memastikan keadaan dipulihkan kerana mereka juga telah membelakangkan nilai-nilai di sebalik politik mereka. Jadi jika itu dapat lakukan, termasuklah jika sekiranya tumpuan nak diberikan kepada COVID-19, dibawa bersama dengan beberapa pemimpin di dalam bidang kesihatan untuk turut menggerakkan usaha ke arah pemulihan. Begitu juga dengan proses ekonomi. Kenapa tidak dibawa juga mereka yang berada di luar, mungkin bukan ada ketokohan politik tetapi mempunyai ketokohan dalam bidang tersebut dan juga waktu yang sama mereka yang mampu untuk menyumbang kepada proses pembinaan negara ketika berhadapan dengan kemelut ataupun krisis yang besar ini. Jadi masing-masing boleh menyumbang. Banyak model yang boleh diwujudkan terpulang kepada Perdana Menteri kerana di bawah Ordinans Darurat memberikan kuasa besar kepada Perdana Menteri sendiri. Jadi itu yang mahu dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong kerana Yang di-Pertuan Agong ada kearifan kebijaksanaan baginda untuk melihat proses yang bakal berlaku dalam negara ini. Prof, bagaimana kita melihat kalau minggu lepas perkataan darurat ini dikaitkan dengan kemelut politik yang seakan tiada penyudahnya. Akan tetapi dengan gencatan politik yang dilakukan oleh UMNO dan juga disahut baik oleh parti-parti politik, mungkin ada yang mengatakan kenapa perlunya darurat diisytiharkan pada kali ini sekiranya itu benar berlaku. Tapi mungkin perlu juga kita fahami dari sudut bahawa sekiranya gencatan politik tidak dilakukan,
darurat kalau mahu dilakukan dia tidak dapat diuruskan dengan baik. Pada pandangan Prof, bagaimana sebenarnya kita memahami keputusan yang bakal dilakukan ataupun jika sahih akan dilakukan, apa yang kita dapat fahami sebenarnya? Satu persatu masalah perlu diselesaikan dan darurat itu tidak boleh diisytiharkan sewenang-wenangnya kerana kebuntuan yang tiada penyudahannya. Perlu selesaikan sikit dahulu, mungkin baru diisytiharkan ataupun dimasyurkan. Memahami keputusan yang mungkin bakal diambil, Prof. Ya, saya rasakan gencatan politik itu bersifat sementara. Kita tidak tahu adakah beberapa minggu atau beberapa bulan kerana masih tidak ada satu solusi yang benar-benar memberikan pengukuhan kepada perubahan yang mahu kita lihat. Barangkali dirasakan bahawa gencatan politik itu akan mampu untuk menarik semula ke atas isu yang telah berlaku sebelum ini, maka dicari satu pilihan yang lain yang mungkin berdasarkan kepada telaan ataupun perincian perbincangan, barangkali dilihat darurat ini memungkinkan proses itu dihentikan buat seketika dan memberikan tumpuan kepada isu yang lebih besar. Kerana khawatir jika sekiranya keadaan gencatan politik itu tidak diurus dengan baik, maka kita akan kembali semula kepada keadaan yang telah kita lihat sejak beberapa bulan yang lepas. Maka isu sebenar, agenda rakyat, agenda masyarakat masih tidak dapat dileraikan secara sepenuhnya. Mungkin untuk mengelakkan pergeseran politik yang mewujudkan proses melaga-lagakan di antara satu sama lain sehingga menjejaskan reputasi kredibiliti usaha untuk mencari parameter ke atas agenda rakyat ini, maka darurat dirasakan bahawa mampu untuk sekurang-kurangnya mengenepikan isu-isu politik dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya kepada usaha memerangi COVID-19. Jadi usaha memerangi COVID-19 ini memerlukan komitmen dan juga rasa tanggungjawab insaf. Jika diberikan tumpuan kepada politiking yang tidak ada hentinya, tidak ada penghujungnya, maka sukar untuk memastikan isu sebenar ini dapat diselesaikan. Jadi saya rasakan ini merupakan pilihan yang dilihat selepas melihat bahawa gencatan politik ini bersifat sementara, masih ada ruang untuk membawa isu ini semula. Barangkali darurat dilihat dapat meredakan suhu yang mendidih itu dengan lebih baik, dengan lebih tersusun, tetapi saya rasakan ia tidak boleh terus dilaksanakan. Perlu diberikan satu tempoh masa untuk membolehkan rakyat memahami dan juga menggarap nilai di sebalik darurat ini supaya tidak terikat dengan mindset bahawa ini adalah darurat seperti membawa semula pemerintahan ketenteraan dan sebagainya. Kita harus melihat ini adalah darurat COVID-19 yang cuba turut sekaligus meredakan darurat politik, darurat ekonomi, darurat kesihatan dan sebagainya supaya kesemua itu akan membolehkan Malaysia dengan cepat melalui proses pemulihan. Jadi yang penting adalah dalam konteks walaupun berlaku gencatan politik, walaupun berlaku beberapa usaha untuk mencari rundingan damai dalam konteks politik, darurat barangkali dilihat sebagai salah satu solusi yang mampu untuk membawa kesemua pihak yang bertelaga ini bersama mengenepikan pemahaman mereka untuk satu ketika atas agenda yang sama. Jika masih ada minat ke atas agenda yang sama, di sinilah dia juga akan menguji pemimpin-pemimpin tertentu apakah mampu untuk membelakangkan isu yang telah dibawa selama ini. Kerana saya percaya walaupun kerajaan bersedia untuk ke arah pembubaran, tetapi tahu ini bukan masanya untuk bergerak ke arah pembubaran Parlimen. Barangkali darurat dilihat bahawa mampu untuk bergerak ke arah pembubaran Parlimen kemudian bila suasana menjadi lebih stabil dari sudut kesihatan, sekurang-kurangnya kita mampu untuk memulihkan apa yang sedang berlaku dan jika sekiranya darurat tidak diisytiharkan, mungkin perlu ada satu mekanisme yang sama hebatnya dengan darurat ini untuk memastikan politiking dapat dihentikan buat sementara waktu. Prof, mungkin saya suka untuk buat disclaimer di sini, kita tidak dapat mengesahkan perkara ini buat setakat ini, tapi itu perkara yang dibincangkan dan juga berlega. Tetapi Prof, mungkin kita mengambil latar masa yang sedikit sebanyak tidak jauh bezanya sekitar bulan Februari dan juga awal Mac lalu, ketika negara berdepan dengan pandemik dan juga angka COVID-19 yang cukup tinggi dan ketika masalah kekuasaan politik sedang dirungkai pada ketika itu, 18 Mac kita isytiharkan
Perintah Kawalan Pergerakan itu untuk menyelesaikan COVID-19 dan ini dapat dilakukan dengan baik. Dan ada yang bertanya, kenapa dalam konteks pada hari ini dengan latar belakang yang hampir sama, dengan kejadian yang hampir sama di mana kekusutan politik berlaku, gelombang ketiga COVID-19 angka naik dengan begitu mendadak, kenapa pendekatan darurat dijadikan sebagai pertimbangan berbanding dengan Perintah Kawalan Pergerakan seperti yang dilaksanakan pada bulan Mac lalu, Prof? Ya, ketika Perintah Kawalan Pergerakan Berkurung dilaksanakan pada Mac, kita lihat ketika itu semuanya bersedia untuk tidak bercakap tentang soal politik. Ketika itu diberikan kebebasan dan juga kuasa sepenuhnya kepada pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu COVID. Sebab itu pada fasa pertama saya rasakan bahawa masing-masing bertanggungjawab komited ke arah usaha pemulihan yang sepenuhnya. Sebab itu kita melihat hasil impak yang begitu luar biasa sehingga diberikan pengiktirafan oleh pihak Organisasi Kesihatan Sedunia. Tapi selepas kepada fasa kedua, fasa ketiga, apabila keadaan menjadi sedikit lebih baik, maka ada pihak yang mengambil kesempatan untuk membawa semula lorong-lorong politik ke kancah kesihatan, menyebabkan tumpuan ke arah soal kesihatan itu boleh dikatakan tergelincir daripada soal proses pemulihan yang sebenar disebabkan oleh wujudnya insiden-insiden yang memberikan tumpuan berlebihan ke atas politik arus perdana. Jadi barangkali kita melihat bahawa perbezaan yang paling ketara adalah ketika itu tumpuan diberikan kepada usaha pemulihan sepenuhnya, tapi ketika ini soal politik mendominasi berbeza dengan usaha untuk mengatasi isu sebenar. Sebab itu kes semakin meningkat, kematian juga semakin meningkat dan seolah-olah apa saja langkah yang diambil oleh pihak berwajib tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana ada saja anasir politik yang memberikan impak kepada keadaan ini. Walaupun kita tidak berada dalam keadaan panik, tahu apa yang sedang berlaku, tapi mungkin langkah ini dirasakan langkah yang wajar, perlu, rasional ketika ini supaya kita tidak terjerumus dengan kancah yang jauh lebih hebat jika sekiranya soal-soal politik terus membesar walaupun di sebalik nama gencatan politik. Jadi saya rasakan bahawa suasananya berbeza dengan apa yang berlaku pada Mac dan pada Oktober ini. Kedua-duanya melihat tumpuan yang diberikan itu agak berbeza. Ketika itu, selepas pelantikan baru kerajaan, tumpuan diberikan kepada soal kesihatan, proses untuk memastikan ekonomi tidak tergugat. Tapi sekarang ni soal politik pula yang mendominasi berbeza dengan soal kesihatan dan soal yang lain. Menyebabkan rakyat terpaksa merayu kepada pihak pemimpin dan juga parti supaya tidak menghangatkan lagi suasana. Sebab itulah saya rasakan bahawa jika dilaksanakan ini merupakan antara andaian. Dikatakan salah satu instrumen ataupun metodologi yang bakal digunakan pakai. Mungkin disebabkan suasananya sudah berbeza, turut untuk mengawal kemelut yang sedang berlaku supaya pihak berwajib dapat memberikan tumpuan khas ataupun sepenuhnya untuk ke arah pemulihan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat. Dan Prof bersetuju kalau sekiranya langkah darurat itu diambil, ianya menjamin kestabilan dari segi pengurusan dan juga kestabilan politik dan seterusnya memberikan impak yang positif kepada cara pengawalan COVID-19 dan juga pengurusan ekonomi? Ya, saya bersetuju jika inilah langkah yang boleh membantu kerajaan untuk memulihkan semula sektor kesihatan, ekonomi dan juga meredakan kemelut politik. Kenapa tidak dilaksanakan, tetapi ia juga harus datang dengan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum supaya mereka tidak mendapat maklumat yang tidak begitu jelas ataupun mengelirukan agar usaha ke arah pemasyuran darurat jika diperkenalkan adalah untuk proses pemulihan dan juga mengambil kira kestabilan dan juga keadaan yang lebih menentu daripada apa yang sedang berlaku. Jadi maklumat yang benar, komunikasi yang jauh lebih baik harus dilakukan supaya hubungan resiprokal di antara pihak pelaksana yang merangka dengan kumpulan siasat akan menunjukkan hubungan yang intim, wujud keserasian dalam usaha untuk turut bertanggungjawab di bawah nama ordinan darurat kerana ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemimpin dan parti politik, tetapi kita juga sebagai rakyat bertanggungjawab memastikan bahawa kita mampu untuk mainkan peranan ke arah proses pemulihan sepenuhnya.
Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan juga bercerita panjang lebar. Harapnya penerangan ini membantu pemahaman kita mengenai apa yang berlaku pada ketika ini. Banyak yang ketidakpastian yang berlegar, tetapi kami akan cuba mendapatkan pengesahan dan juga kesahihannya dan harapnya penerangan ini dapat membantu pemahaman kita mengenai ordinan darurat dan sebagainya. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian langsung melalui Skype dari Pulau Pinang, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia.